Kita masuk pada bab yang agak menarik sedikit malam ni. Khaufu syaitan wa harbuhu min ba'di ibadillah. Maksudnya ketakutan syaitan dan dia kata apa? Ketakutan syaitan dan kebencian mereka ataupun pertentangan mereka dengan sebahagian daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kata Syekh Dr. Umar Al-Ashqar, dia kata apabila seseorang itu dia masuk Islam, ya, dan imannya pula teguh dalam hatinya, dan dia pula menjaga sempadan-sempadan Allah Subhanahu wa taala, yakni dia menjaga batas-batas yang Allah Taala tetapkan, hukum hakam Allah dia jaga, fa inna syaitan yufarriqu min, maka sesungguhnya syaitan akan mufaraqah daripadanya. Ini syaitan akan berpisah daripadanya. Syaitan tak boleh bersama-sama dengannya. Maka kita boleh faham sekiranya seseorang itu dia tidak menjaga batas-batas Allah, dia tidak menjaga syariat Allah dalam diri dia, maka syaitan akan bersama. Betul, dalam surah Fussilat Allah sebut kan, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana, dan sekiranya seorang itu lupa untuk berzikir pada Ar-Rahman, dia lupa ingat Allah ataupun dia lalai mengingati Allah, nuqayyid lahu syaitana wa huwa lahu qarin, maksudnya kami, yakni Allah Ta'ala, yang akan datangkan padanya syaitan. Allah sendiri yang hantar syaitan untuknya. Sebagai apa? Wa huwa lahu qarin, bagi qarin untuknya. Qarin maksudnya kawan, teman. Jadi mengapa syaitan ataupun jin ini boleh bersama dengan manusia? Ialah disebabkan oleh kelalaian manusia kepada Allah. Simple. Kalau tak baca bismillah sebelum makan, syaitan main. Kau masuk rumah tak baca bismillah, kau tak sebut nama Allah, kau lupa Allah Ta'ala bila masuk rumah, syaitan masuk dengan sekali. Kau lupa nak baca doa, lupa sebut nama Allah ketika nak bersama isteri, syaitan join sekali. Jangan main-main bang. Sebab tu doa tu penting. Doa, sebut nama Allah, zikrullah adalah sangat-sangat penting. Itu saja cukup jadi benteng kita. Tak payah susah-susah, tak penting-penting kepala. Tak payah berhabis beribu-ribu ringgit. Ini ada orang berhabis beribu ringgit, beratus ringgit, semata-mata nak panggil ustaz pagar rumah, pagar kereta, tepung tawar kereta. Kereta baru dia tepung tawar. Memang datang balak, bukan datang berkat, datang balak. Kenapa saya kata begitu? Sebab katalah kau buat benda yang bertentangan dengan syariat. Tepung tawar ni bang, dia amalan Hindu bang. Betul saya kata, jangan buat. Dia tepung tawar dalam alam Melayu ni, dia asal usul Hindu. Ada kepercayaan di sebaliknya. Tak apa, nanti lain kali kita cerita lain tentang tepung tawar dan sebagainya. Dia ada simbolik. Dia sebenarnya kepercayaan dia untuk buang sial ataupun buang kata badi dan sebagainya, yang mana itu berasal daripada agama Hindu. Saya pernah sebut sebelum ni, orang Melayu kita ni, tanah kita ni, tanah Melayu Nusantara ni, Borneo, tanah Melayu, Filipina, apa semua ni, kita ni adalah agama ataupun memeluk agama Brahmanisme, Hindu, yang aliran Brahmanisme. Tak sama dengan kawan-kawan kita sekarang, tak. Nenek moyang kita tu dia Hindu tapi dia mazhab lain, dia mazhab Brahman ataupun Brahmin. Mereka punya kitab ialah Ayurveda. Jadi Ayurveda ini yang menjadi sumber kepada jampi serapah dan mentera-mentera orang Melayu zaman dulu. Okey. Jadi apakah sebenarnya amalan untuk meninding diri? Saya katakan tadi, ingat Allah. Dengan cara apa? Dengan kita berzikir pada Allah Ta'ala sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kembali pada apa saya katakan tadi, kitabullah wa sunnatu rasulih. Selagi mana kita amal sunnah, kita takkan sesat tuan-tuan. Tetapi
pastikan sunnah ataupun hadis yang kita amalkan itu hadis yang sahih, hasan, sahih. Hadis palsu tak boleh, tak kira. Hadis palsu nama je hadis palsu. Ada orang kata, alah apa salahnya hadis palsu? Hadis juga. Tak, hadis palsu bukan hadis. Hadis palsu bukan hadis. Tak boleh pakai. Hadis dhaif, kalau hadis dhaif ada sandaran daripada hadis yang sahih, maka dia dipegang pada perkara-perkara fadail a'mal. Fadail amal maksudnya fadilat amalan, tapi amalan tu kena ada sumber daripada hadis sahih. Okey, dia cerita panjang lah, cerita pasal hadis sahih dan hasan ni sekarang pening pula. Cuma saya nak katakan di sini, bila penulis kita kata fa inna syaitan yufarriqu minhu wa yufarru minhu, dan kita juga ataupun manusia juga akan wa yufirru minhu, maksudnya syaitan akan lari daripadanya, maksudnya memisahkan diri daripadanya dan lari daripadanya. Kama qala Rasulullah SAW kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Apa kata Rasulullah pada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an? Inna syaitana la yufarriqu minka ya Umar. Maksudnya sesungguhnya syaitan betul-betul lari daripada engkau wahai Umar. Inna syaitana la yufarriqu minka ya Umar. Betul-betul syaitan ni berpisah ataupun lari daripada engkau wahai Umar. Kenapa syaitan lari daripada Umar? Itu soalan dia. Kenapa syaitan lari daripada Umar? So hadis ini dipertikaikan oleh sebahagian pihak. Mereka kata, apa istimewanya Umar? Adakah Umar lebih power daripada Nabi sampaikan syaitan lari daripada? Tak, bukan itu maksudnya. Apa disebutkan oleh Nabi SAW ini ialah bahawa Umar bin Al-Khattab seorang hamba yang saleh, hamba Allah yang saleh, yang taat pada Allah Ta'ala, yang mana syaitan-syaitan yang biasa-biasa ni, yang kata apa, label-label private ni kan, dia tak boleh kacau. Betul-betul memisahkan diri daripada Umar bin Al-Khattab. Bukan kata Umar Al-Khattab langsung tak ada syaitan, langsung tak ada qarin. Dia ada qarin, dia ada syaitan yang mengganggu dia, menggoda dia, memang ada. Okay? Tapi maksudnya syaitan-syaitan yang lain, yang kecil-kecil ni, yang di sekitar Madinah ataupun di sekitar mana-mana tempat, tengok Umar dia, mereka takut, mereka lari. Dan bukan setakat Umar bin Al-Khattab, tetapi begitu juga dengan hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang saleh. Siapa dia? Malaikat. Malaikat juga adalah makhluk Allah Ta'ala yang ditakuti oleh syaitan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita punya kehidupan, di rumah kita, di kedai kita, di tempat kerja kita, kita kena alu-alukan kehadiran malaikat. Bawa malaikat datang. Bawa malaikat datang. Cara macam mana nak bawa malaikat datang? Kita hiaslah rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Kita baca Quran, kita hidupkan rumah kita dengan Al-Quran, hidupkan dengan zikrullah, hidupkan dengan solat-solat sunnah, solat rawatib, solat nawafil, solat tahajud, qiyamul lail dan sebagainya. Hiasi rumah kita itu dengan ketaatan pada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, hindari rumah kita daripada maksiat pada Allah. Kena hindari rumah kita daripada maksiat. Contohnya apa? Walaupun kita kata, saya tak buat parti kat rumah saya, Ustaz. Bukan setakat parti yang kita duk buat, yang kita secara tak langsung, tak sedar kita buat. Kita bawa muzik dalam rumah kita, kita buka TV, dengan hiburan-hiburan, kan? Gagavaganza, extravaganza, apa lagi? Kemilau emas, kemilau perak, semua ada. Kan? Apa lagi? Macam-macam lah kan, macam-macam lah rancangannya. Jadi kita dia macam ni. Muzik ni ataupun kita kata hiburan ni adalah sebenarnya semboyan syaitan. Waktu Syekh Wahid Al-Salam Bali dia explain, dia terangkan, bila ada sebuah rumah yang memainkan muzik, maka dia sebenarnya
satu isyarat kepada syaitan-syaitan ni bahawa rumah tu kita boleh masuk. Gitu. Sebab tu disebut mazamiru syaitan. Mazamir maksudnya seruling syaitan ataupun kita semboyan syaitan lah, seruling syaitan. Siapa yang sebut seruling syaitan ni? Sahabat. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia kata, apa suara syaitan ataupun seruling syaitan dalam rumah Nabi? Kan? Dia tegur. Sebab zaman masa hari raya ada dua jariah sedang bermain duf dalam rumah Nabi. Mereka menyanyi sambil main duf. Abu Bakar masuk, dia marah. Apa ni seruling syaitan dalam rumah Nabi? Kan? Jadi syaitan dalam dalam konteks muzik. Muzik ni adalah gelombang. Kalau kita belajar sains, muzik ni dia menghasilkan gelombang. Gelombang, ada wave tertentu. Yang mana Allahu a'lam, kita tak tahu, mungkin wave ini, gelombang inilah yang membuka pintu kepada fourth dimension.